Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah pada hari Selasa 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos pukul 7 pagi dengan perhimpunan dan perarakan. Tumpuan utama acara di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kemarin diadakan latihan penuh bagi memastikan kelancaran acara kemuncak itu. Menyaksikan latihan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara. Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jar Bersara, Datuk Peruka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi. Rombongan dari Kementerian Kesihatan menyertai majlis berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa penutup sembahyang, pelindung kehidupan serta persembahan dikir. Rombongan turut disertai oleh Majlis Perundingan Kampung Belait, Ahli Jawatankuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid Setia Ali Pekan Muara, Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Muslimah Masjid Kampung Lumapas, Kumpulan Kamarun Nisa, Rimba dan Jabatan Pengajian Islam, bahagian Sekolah Ugama Daerah Belait. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sementara itu, beberapa kementerian juga mengadakan majlis dikir Maulud sempena memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat petang kemarin, rombongan dari Kementerian Kawangan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis dikir Maulud di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Asro Adrin bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad, Setia Usaha Tetap Fiskal, Kementerian Kawangan. Rombongan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Kampung Jerudong. Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Dato' Paduka Haji Ibrahim, Setia Usaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Perikanan. Majlis dikira Maulud turut diadakan oleh rombongan dari Kementerian Pendidikan. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyerahan sumbangan wakaf kepada masjid berkenaan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis Ihya Maulidur Rasul di Balai Ibadat Kampung Merangking, Daerah Belait. Mengetuai rombongan Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Majlis diserikan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Awang Abdul Khalik bin Kamri, Penolong Pegawai Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan bacaan dikir.
Juga mengadakan dikir maulid di Masjid Muhammad Jamal Alam, Kuala Belait, rombongan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Berkenaan dan Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Manakala rombongan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Kiudang dan Majlis Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang mengajarkan sambutan Maulid 1.0 Lakastah Bersatu untuk Nabi di Hati. Hadir Awang Haji Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, pengisian Majlis Tazkirah Khas bertajuk Selawat Bukti Cinta Kunci Syafaat yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi bin Abdul Rahman, Imam tingkat 3 Masjid Danau dan bacaan dikir. Kemajuan dalam peralatan perubatan, ubat-ubatan, sistem digital dan teknologi baharu terus meningkatkan standard penjagaan kesihatan, memperbaiki kecekapan dan meningkatkan kualiti penjagaan. Namun elemen paling asas dalam penjagaan kesihatan iaitu hubungan sesama manusia tidak boleh diabaikan, berucap semasa perasmian Simposium Penjagaan Kesihatan Belas Kasihan. Menteri Kesihatan turut menekankan budaya penjagaan yang penuh belas kasihan bermula dengan kepimpinan, kaedah bekerjasama dan saling menyokong. Majlis berlangsung di Jerudong Park Medical Center, JPMC. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif JPMC turut menekankan penjagaan kesihatan bukan sekadar penjagaan pesakit, malah mengambil maklum akan kesakitan dan penderitaan yang dialami serta belas kasihan. Simposium menjadi wadah bagi para profesional penjagaan kesihatan, ahli klinikal, pakar perundangan dan pemimpin jururawat mengenal pasti dimensi penjagaan kesihatan pesakit. 526 graduan diraikan dalam Majlis Tamat Pengajian Kelas 2026 Kolej Perniagaan Laksmana. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Berangkat ke majlis tersebut yang teramat mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jafriah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hairiwaddin menyampaikan sijil kepada para graduan yang berhormat Datin Seri Setia Doktora dan Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis menandakan berakhirnya satu fasa pengajian dan menjadi langkah baharu bagi para graduan untuk melanjutkan kerjaya dan menyumbang kepada pembangunan negara. Nur Hayani is achievement congratulations. And Wong Yan 30 peserta yang menyertai Bengkel Keusahawanan Belia Islam Mabims tahun 2026 menerima sijil masing-masing pada majlis penutupan dan penyampaian sijil yang diadakan di Mulia Hotel Anggerik Desa malam tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Ketua Mesyuarat Pegawai Kanan Mabims Negara Brunei Darussalam. Bengkel selama 4 hari itu menjadi platform untuk memberikan pendedahan kepada para peserta mengenai asas dan kemahiran keusahawanan di samping membuka ruang untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan perspektif dalam bidang keusahawanan bersama peserta dari negara-negara anggota Mabims. Yang Mulia Ahmad Sufi. Kumpulan bekas penghuni-penghuni Asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin XHBG mengungkayahkan Majlis Maulidur Rasul. Acara berlangsung di Kampung Telanai.
Pengisian acara ceramah bertajuk kelebihan bersedekah yang antaranya menyentuh selain melipat gandakan pahala serta membukakan pintu keberkatan rezeki, budaya memberi memainkan peranan penting dalam mengukuhkan jalinan perpaduan dan membantu golongan yang memerlukan. Majlis turut diserikan dengan dikir Maulud. Dengan penuh yakin, dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang akan baca. Syarikat Hangi Industri sendirian berhad mengadakan majlis penyampaian Anugerah Cemerlang Akademik bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang akademik bagi 15 pelajar dari Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam, Sekolah Menengah Pihin Datuk Seri Maharaja Mentiri, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Sekolah Menengah Chong Hua Kuala Belait dan Pusat Tingkatan 6 Meragang. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan para pelajar meneruskan kecemerlangan akademik dan memberi inspirasi mereka untuk meneroka peluang kerjaya masa hadapan dalam industri petrokimia. Anugerah tersebut juga mencerminkan maklumat syarikat berkenaan dalam membina profesional berkemahiran yang boleh menyumbang kepada inovasi baharu dan kepakaran teknikal ke arah memperkukuh industri petrokimia negara. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan orang ramai pihak syarikat pemaju dan pemilik premis perniagaan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang atau melonggokkan sampah sarap di tempat awam. Ia berikutan sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian Penggal 30. Syarikat Raihan Berjaya Kontraktor dikenakan kompaun sebanyak $1,000 Brunei kerana membuang botol plastik dan pelbagai sampah di tempat awam. Syarikat dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut dari tarikh kompaun dikeluarkan, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $2,000 Brunei dan tidak melebihi $10,000 Brunei. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $10,000 Brunei dan tidak melebihi $30,000 Brunei serta dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.